Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruzain bin Muhammad Ali. Nombor ID 074170 DPP Uniza Putrajaya. Hari ini insya-Allah saya akan merespon satu soalan yang diberikan daripada Ustaz Hussein, iaitu pensyarah dalam subjek pentaksiran pembelajaran. Soalannya adalah apakah kesan jika ujian sumatif tidak dilaksanakan, sebaliknya hanya tertumpu kepada ujian formatif pada peringkat sekolah, lah, untuk dalam penguasaan murid-murid di sekolah. Itu soalan dia. So di sini saya ingin memberi pendapat, tapi sebelum saya bagi pendapat saya nak terangkanlah, saya nak share apa itu ujian formatif dan ujian sumatif. Okey. Ujian formatif ni adalah satu ujian yang melibatkan kita mengumpulkan maklum balas murid, dari segi tumpuan murid dalam kelas, dari segi penilaian diorang dalam kelas. Itu adalah ujian formatif. Okay. Dan ujian formatif ni juga berbentuk kita mengumpul kualitatif dia, kita mengumpul kualiti seorang murid tu. Dia juga boleh terlibat secara dalam berkumpulan ataupun individu. Apa pula ujian sumatif? Ujian sumatif adalah satu ujian ataupun penilaian yang kita lakukan untuk kita menentukan tahap murid tu bagaimana mengikut kuantitatif. Iaitu kita akan memberikan dia grade, markah. Itu beza dia lah. Saya bagi perbezaan kualitatif dan kuantitatif. Sumatif ni kita buat penilaian, kita ada markah, ada grade. Contoh yang kita paling senang nak tengok adalah peperiksaan yang besar lah, seperti PD3, PMR, UPSR, SPM, STPM dan sebagainya. Itu beza dia. Dan dua-dua ni ada kebaikan dan ada keburukan dia. Contohlah, macam sumatif, kebaikan ni adalah kita boleh tahu tahap setiap murid tu. Contoh, daripada UP1, daripada PAT, kita boleh tengok peningkatan dan penurunan markah dia, sampailah ke SPM. Ini contoh bagi tingkatan 5. Untuk ujian formatif pula, kelebihannya adalah kita sebagai guru boleh mempelbagaikan aktiviti. Kita boleh buat aktiviti menilai, latihan, menyanyi, ataupun kita boleh buat lagi dari segi fizikal. Semua kita boleh buat. Itu adalah kelebihan dia. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan sumatif dan formatif. Okey, yang pertama adalah kelemahan sumatif ini yang saya dapat lihat, dia mengambil satu masa jangka yang panjang lah. Sebab apa? Sebab contoh kita ambil tingkatan 5, dia ada UP1, kemudian beberapa bulan kemudian PPT pertengahan tahun, kemudian trial, kemudian SPM. So kita nak nilai murid tu dalam satu jangka masa yang panjang. Dia akan membuang masa dan yang kita tengok sekali, yang last sekali sebenarnya kan. So dia memakan masa. Itu untuk sumatif. Adapun untuk formatif, kelemahannya adalah jika seorang murid tu pandai, dia pandai tapi dia seorang murid yang tidak aktif, so kemungkinan markah ataupun penilaian dekat situ cikgu akan bagi rendah kat dia. Walaupun dia pandai, walaupun kalau dia jawab exam bertulis, jawab exam objektif ke, dia akan dapat skor tinggi. Kalau grade tu kita boleh letak dia dalam 50 ke atas lah. Tapi sebabkan dia tak aktif, dan dibuat ujian pentaksiran kepada dia, dia dapat markah rendah. Itu adalah salah satu kekurangan dia. Okey, jadi saya berpendapat peribadi saya lah, saya berpendapat bahawa saya lebih cenderung kepada ujian sumatif yang terus dilaksanakan di negara kita untuk menilai murid-murid ni, kerana ujian sumatif yang kita nampak lebih berkesan dan ibu bapa pun mudah faham untuk mereka lihat prestasi anak mereka sendiri. Dan sekian lama pun negara kita telah menggunakan exam yang berbentuk oriented exam kan, exam bertulis dan exam ada grade. So perkara ini kalau kita nak ubah secara drastik, dia akan menyukarkan banyak pihak. Yang pertama, pihak ibu bapa yang belum lagi didedahkan dengan apa itu PBD sebenarnya. Sebab apa? Mereka ni risau anak mereka dinilai dari segi apa,
anak contohlah matematik, macam mana nak tahu markah dia nanti. So ibu bapa risau kat situ. Yang kedua, dia membebankan juga kepada guru-guru. Jadi guru-guru ni kerjanya jadi lagi banyak, nak taksir, nak nilai, nak buat aktiviti tu, aktiviti ni, dia jadi pelbagai. Dan apa, sebenarnya negara kita ni tidak sesuai lagi lah untuk buat PBD, sebab satu kelas kita muridnya sangat ramai. Kita memang nak ambil PBD ni sebagai contoh, kita nak ikut negara luar. Tapi negara-negara luar tu dia dah siap dah, facilities dia dari segi bilik yang selesa, kelas yang banyak, guru yang ramai. Jadi negara kita belum mampu lagi untuk ke tahap itu. Tapi perkara tu pun dah dilaksana dah kan, PBD. Jadi kita kena teruskan. Tapi saya lebih cenderung kepada sumatif lah, yang macam saya cakap tadi. Sebab itu lagi kita dapat tengok hasil dia yang memudahkan semua pihak juga. Macam itulah. So itu je dari saya. Maaf andai ada terkurang. Saya harap ini adalah pendapat peribadi dan tak ada kena-mengena pun dengan sesiapa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.